Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, alhamdulillah. Pada pagi ini saya berkesempatan ke Kampung Sumpitan, Lenggong, Perak. Jadi alhamdulillah pagi ini saya akan berkongsi dengan tuan-tuan tentang madu keluluk ataupun kita panggil lalat lebah. Lalat lebah di Kampung Sumpitan, Lenggong, Perak yang diusahakan oleh kita punya owner Encik Umar Azizi. Jadi tuan-tuan, apa yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan hari ni, okey, beliau mempunyai lebih daripada satu lot keluluk. Okey, jadi tuan-tuan, yang saya di hadapan saya sekarang ni adalah lot keluluk jenis kalau di peringkat kampung dia orang panggil keluluk Milo. Okey, dalam bahasa ni panggil Trosika lah. Okey, jenis ni merupakan jenis yang besar lah dan agak mahal, yang dijual lot keluluk pada harga tidak kurang pada RM1,000. Jadi bergantung kepada besarnya lot keluluk dan tahap lot yang ada di ladang tersebut lah. Jadi okey tuan-tuan, hari ini saya akan menunjuk kepada tuan-tuan kaedah menyedut keluluk, okey, yang diusahakan oleh Encik Umar Azizi. Okey tu, kejap lagi kita tengok. Okey, sebelum tu kita tanya beliau lah berapa lot keluluk. Okey, kalau saya tengok, tunjuk tuan-tuan. Okey tu, ni satu, ujung ni satu, dan lot keluluk ni berada di sekeliling rumah beliau. Okey, kita tengok. Okey, tu ujung tu satu, ni tepi saya satu. Okey, tu. Okey, antara tujuan ia letak berasingan adalah disebabkan kesesuaian keluluk untuk mencari madu di sekitar kawasan rumah beliau lah. Jadi saya merasakan banyak juga. Okey, ni satu, ni berhampiran sini ada 4, 1, 2, 3, 4. Okey, tu 5, 6. Okey, banyak sini tuan-tuan kalau kita tengok. Jadi sekeliling ni sekejap lagi kita tanya beliau berapa, tapi saya rasa agak banyak lah. Jadi kita memilih jenis Trosika ni adalah disebabkan ianya agak mahal. Jadi kita tanya sendiri dengan pengusaha madu keluluk ni, Cik Azizi, berapa ya tuan semua sekali sarang ataupun lot keluluk yang dimiliki oleh ni? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lot keluluk ni ada lebih kurang dalam 20 lot. 20 lot semua sekali ya? Semua sekali. Bermacam-macam jenis keluluk. Jadi keluluk ni ada yang matahari, yang di sana tu matahari. Okay, mana di sana tu Yang lot kecil. Yang kecil ni. Dekat ni lah. Matahari. Lepas tu kita ada jenis dama yang tinggi tu. Ya, dekat yang tinggi tu. Lepas tu yang ini Trosika. Jenis yang ni dipanggil apa, Milo. Milo yang dekat kampung panggil Milo lah. Yang lain-lain semuanya Itama. Okey, Itama. Milo ni ada lebih kurang dalam 2 lot. 2 lot keluluk. 2 lot. Yang keduanya satu saya beli. Yang keduanya dapat di sekeliling rumah ni lah. Okey tuan, ada tak dapat bantuan daripada mana-mana jabatan lah? Ada tak? Ada bantuan lebih kurang dalam 7 ke 8 sarang. Yang apa ni, Jabatan Pertanian bagi. Okey. Tapi dia bagi lot sajalah. Kemudian yang tu ada yang tak ada. Okey. Okey, malam sekarang ni Cik Azizi ni baru mendapat bantuan daripada Jabatan Pertanian yang dibantu oleh Pertanian dengan memberi 7 hingga 8 lot sarang daripada pelbagai spesies lah. Jadi okey, hari ni kita akan tengok Cik Umar Azizi juga dia akan menyedut keluluk sebab dah tiba masa untuk menyedut keluluk ni. Jenis yang ni saya rasa yang ni antara yang paling rajin lah. Jenis Trosika kan. Dia besar lagi dan dia rajin buat apa ni, cari madu lah. Okey, jenis ni dia sekarang ni memang musim bunga, musim madu lah sekarang ni. Termasuk dengan madu lebah pun
Sekarang musim dia. Okey. Ni tujuan buat lubang tu untuk memang Mudahkan sedut. Memudahkan memudahkan sedut lah. sedut. Pasal Okey. kita pakai pump ni, kita tak pakai apa ni string. okey. Kita pakai pump. Okey tuan-tuan, kalau kita tengok lubang tadi yang dia buat tu akan dijolok dengan itulah, dengan batang pipe tu ke dalam lubang tu untuk memudahkan penyedutan dilakukan. Okey, ni antara alat atau pump yang digunakan. Okey. Tapi kebiasaan saya tengok di tempat penyedut kelulut dia perlu pakai pakaian tapi yang jenis ni tak payah Yang ni dia jinak. Oh, ni jinak dia tak ada. Dia tak seram macam tak seram. pertama. Dan ada juga yang jenis canifron, yang gunting rambut, biasanya orang gunting rambut. Saya ada dua lock yang gunting rambut tu. Oh, yang ini seram. Yang tu memang kena pakai apa ni complete set. Macam nak sedut ni lah. Baju dan penutup Ya, betul lah. Okey, tuan. Okey. Okey, kebiasaannya madu kelulut ni dijual ataupun dimakan sendiri? Biasaannya. Kita jual. Saya jual Jual, lah. Jual. Okey, Pasaran hantar di Kuala Lumpur pun ada. okey. Di Lumut ada, di Penang pun ada. Yang lain-lain pasaran tempatan lah. Okey, pasaran tempatan. Okey tuan. Kalau kita tengok pasaran yang di pasaran madu kelulut yang dijual oleh Cik Maizi ni, kebiasaannya memang akan dihantar ke Kuala Lumpur, Ipoh dan sikit Teping ada juga Di Teping pun ada. Okey, sekitar Teping. Jadi permintaan tu bergantung kepada stok lah. Jadi sekiranya macam ada stok, okey, dia akan menghantar ke pelanggan yang dimohon lah. Jadi banyak stok, banyaklah yang beliau jual. Jadi setakat ni beliau mengusahakan lebih daripada 20 lot lah. 20 lot madu kelulut. Okey, Encik Maizin juga untuk mengetahui tuan-tuan, dia juga merupakan seorang pekebun kecil lah. Tapi beliau mempunyai kebun getah dan kebun getah beliau ditori oleh pekebun kecil kita lah. Jadi ini merupakan kerja sampingan yang beliau buat lah. Kita pada buat tahan perangkap. Yang di samping kita yang kita beli loft. Oh, buat perangkap. Perangkap kelulut. Okey. Sekarang ni lebih kurang dalam baru 5 perangkap yang berjaya diperangkap. Okey, tuan-tuan. Sekejap. Okey, tuan-tuan, kalau kita tengok, ini juga merupakan satu perangkap yang dibuat oleh Encik Maizi untuk memerangkap kelulut supaya membuat sarang di dalam bekas perangkap ni. Dan setelah sekian lama, setelah membuat koloni ataupun setelah membuat sarang di dalam bekas hitam ni, dan beliau akan asingkan daripada lok yang asal lah. Jadi beliau akan mendapat 2 sarang di sini saja. Jadi di samping tu juga, okey, kalau kita tengok, okey tuan, ni juga merupakan perangkap juga. Tu kalau kita tengok, okey, perangkap yang dipasang di pokok kelapa, perangkap kelulut. Ini juga merupakan satu kaedah atau inovasi yang kita boleh tiru kepada pengusaha madu kelulut di luar. Kita boleh pasang perangkap di pokok ataupun di mana-mana yang kita rasa elok untuk memerangkap madu kelulut lah. Okey. Okey, tuan-tuan, ini juga sarang madu kelulut yang beliau miliki. Okey. Ni semua sekali 20 log yang beliau miliki, Encik Izin miliki. Okey. Tu. Okey. Okey, ini juga tu di bawah dia memasang perangkap juga. Tu. Okey, dipasang di bawah sarang kelulut tersebut untuk memerangkap sarang kelulut, untuk memerangkap kelulut supaya membuat sarang di dalam perangkap itulah. Okey, jadi setakat ini sudah 5 perangkap yang dipasang dan semuanya berjaya. Jadi di situ ada penambahan lok kelulut lah. Okey, ini sarang yang ke-11, yang lok yang ke-11 yang dimiliki oleh Cik Maizi. Okey tuan-tuan. Okey, tuan, kalau kita tengok ini juga satu sarang jenis Trosika. Itu yang saya cakap jenis Milo tadi, yang harga satu log ini tidak kurang daripada RM RM1,000. Memang mahal, tapi berbaloi dengan
madu keluluk yang dihasilkan. Okey. Okey, ini juga merupakan satu perangkap. Dua dipasang di pokok kelapa. Tu, kalau tuan-tuan tengok. Dua dipasang di pokok kelapa untuk merangkap keluluk daripada sarang ataupun keluluk yang liar. Okey, tuan-tuan, kerja-kerja untuk menyedut makin madu keluluk sedang dilakukan. Kalau kita tengok, okey tuan-tuan, kalau dari sarang tersebut tu, okey, beliau akan sedut dan terus madu keluluk masuk ke dalam bekas yang diletakkan di bawah ni bersama dengan pang untuk kerja-kerja pembungkusan lah ke dalam botol yang akan dilakukan oleh Encik Mak Azizi. Okey tuan-tuan. Okey tuan-tuan, kalau kita tengok, okey, Encik Muhammad Azizi dia menggunakan alat ni untuk memerangkap keluluk supaya membuat madu di dalam kantong plastik inilah. Okey, ini juga antara inovasi yang digunakan oleh Encik Muhammad Azizi. Ni kalau tengok, okey, itu saya tak buka semua. Okey, ini juga dah penuh madu ni, dalam ni dah penuh madu. Okey, jadi kaedah yang digunakan oleh Encik Muhammad Azizi, dia menggunakan alat plastik ni lah. Okay, alat plastik ni yang beliau letak di dalam kotak untuk merangkap madu keluluk ni lah. Tu. Okey, jadi kalau kaedah lama mereka menggunakan madu keluluk akan membuat sendiri lah, dia punya bekas membuat sendiri untuk mengisi madu ke dalam ke dalam bekas tersebut. Jadi ni Encik Azizi dia menggunakan inilah. Okey tuan, kalau kita tengok, okey, tu antara bekas plastik yang digunakan untuk memerangkap keluluk membuat madu dalam bekas tersebut. Okey, kalau kita tengok, ni dia dah buat dia dah pasang dia punya getah dia untuk di setiap permukaan madu keluluk, dan keluluk dia akan tutup lubang ni, tutup semua lubang-lubang ni dengan menggunakan getah yang dihasilkan oleh keluluk sendiri, dan bila tutup baru dia akan mengisi penuhlah madu ke dalam bekas plastik tersebut. Okey, jadi ini juga merupakan satu inovasi yang saya rasa semua pengguna keluluk boleh menggunakan alat plastik ni lah. Okey, tuan-tuan, kalau kita tengok, okey, di sini ada pelbagai saiz botol madu. Okey, kalau kita tengok tu yang botol besar tu, Cik Azizi baru selesai menuai hasil sarang lot Trosica madu keluluk jenis Milo tadi. Untuk satu botol tu baru satu lot keluluk, baru satu sarang. Okey, satu tu besar tu berapa tu? Berapa liter tu? Yang besar tu? Ya, 2.5. Okey, 2.5 liter. Mana kita baru satu lot. Satu sarang lah, satu lot tu masuk satu sarang. Okey, saya nak tunjuk pada tuan. Okey, ni kita nak tanya Encik Azizi. Okey, ni semua madu yang dijual lah ni, kan? Yang ni nak jual lah. Antara madu yang dijual lah. Ini biasa supply untuk Jabatan Haiwan ladang usaha di Pulau Rimau. Okey, yang botol depan ni selalu Cik Azizi akan supply kepada Jabatan Veteriner di Kampung Sepitan lah. Ada satu pejabat di Kampung Sepitan, botol kecil, bagi botol kecil yang depan tu. Okey, botol belakang tu berapa liter? Berapa gram? Mana? Yang besar, yang kecil tu. Yang ni. Ini 30 ml. 30 ml, harga RM10. Okey, harga RM10. Budak-budak yang ada buat lawatan di universiti lah, universiti. Okey. Ada maktab ke. Kita boleh ada mana-mana institut pengajian yang pergi buat kursus di situ, dia kalau nak rasa dia akan ambil ni. Oh, jadi harga RM10 je. RM10 saja. Oh, murah sangat tuan-tuan. Kalau kita tengok harga depan tu 30 gram Ni 30 ml. 30 ml, 30 ml RM10. 70 ml. Okey, ni 70 ml RM30. RM30. Ya. 70 ml. 70 ml. 70 ml. Kalau yang ni yang besar ni 250 ml. 250 ml berapa harga? RM80. RM80. Okey tuan. Dari saiz botol yang kecil, harga yang murah, tuan-tuan boleh dapat pada harga RM10. Sangat murah sangat.
Okey, yang sederhana lepas tu dia harga RM30 dan saiz botol besar tu RM80. Okey, jadi kalau tuan-tuan datang sendiri ke tempat ternak keluluk beliau di Kampung Sepitan, tuan-tuan boleh rasa sendiri, tuan-tuan boleh minum free, saya ingat. Nanti kita minta kepada Encik Izzy, tuan-tuan boleh sedut, tuan boleh rasa sendiri di Kampung Sepitan. Okey, itu botol yang baru sedut tu, botol besar tu baru sangat sedut, 2.5 liter tu, baru satu lock, baru satu sarang keluluk lah. Jadi kita nak tanya nombor telefon kepada Encik Izzy lah kalau tuan-tuan ingin belajar, tuan-tuan nak datang tengok, tuan-tuan nak datang beli, tuan-tuan boleh call Encik Izzy lah. Berapa nombor telefon? 016 016 417 417 5107. 5107. Okey, jadi nanti saya akan masukkan dalam video ni, tuan-tuan boleh call direct terus kepada Encik Izzy, owner Madu Keluluk di Kampung Sepitan ni. Tu. Jadi apa nama apa? Okey, Halwah Madu Keluluk. Okey. Jadi seperti tuan tahu, khasiat Madu Keluluk ni banyak. Jadi tuan-tuan boleh dapatkan ni pada harga yang murah sangat-sangat. Tu pada harga RM10. Yang besar ni, yang sederhana RM30 dan yang besar tu RM80 lah. Okey, jadi stok setakat ni, yang ni saja yang tinggal. Dan nanti masih ada lagi sikit lagi. Okey, jadi kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada Encik Izzy dan kita berdoakan beliau semoga maju jaya lah dalam peternakan keluluk. Jadi saya rasa setakat itu saja kita punya video kita kali ini. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.